Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, Kanta 7.4 dimulakan dengan rangkuman laporan utama dalam segmen esensi. Perdana Menteri tiba di Jakarta pukul 6 petang waktu tempatan semalam. Ia bertujuan menghadiri upacara mengangkat sumpah Prabowo Subianto sebagai Presiden baharu Indonesia hari ini. Perdana Menteri diberikan kawalan kehormatan oleh Tentera Nasional Indonesia di lapangan terbang Halim Perdana Kusuma dengan lagu kebangsaan dimainkan. Beliau akan menyertai 20 ketua negara asing dan wakil lain pada majlis pelantikan yang akan diadakan di bangunan Majlis Permusyawaratan Rakyat. Sementara itu, Perdana Menteri menyifatkan kerjasama erat Malaysia dan Indonesia bukan sahaja dalam suasana persahabatan secara peribadi, malah di peringkat kenegaraan. Beliau berharap ia akan terus memberi manfaat terbaik kepada rakyat kedua-dua negara. Perdana Menteri turut menyatakan kesediaan untuk terus memperkukuh jalinan kerjasama dua hala. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT akan mengumumkan mekanisme pelaksanaan pengurangan subsidi pendidikan bagi kumpulan berpendapatan 15% teratas membabitkan penuntut di Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA. Jelas menterinya, pelaksanaan kadar baharu itu akan mengambil kira pelbagai faktor, bukan kedudukan kadar pendapatan semata-mata. Ia akan diperhalusi supaya tidak membebankan golongan berkenaan. Belanjawan 2025 yang memberikan penekanan khusus kepada aspek pendidikan dalam usaha membentuk Malaysia Madani yang mampan dan berdaya saing. Kementerian Pendidikan KPM mengumumkan peruntukan sebanyak 64.1 bilion ringgit bagi tahun 2025, menjadikannya penerima peruntukan terbesar dalam belanjawan kali ini. Ini menunjukkan komitmen kerajaan untuk memajukan sektor pendidikan. KPM juga mengekalkan pemberian 17 jenis bantuan pendidikan dengan jumlah peruntukan 5.3 bilion ringgit. Kementerian Pendidikan meluahkan rasa syukur atas komitmen kerajaan yang tidak meminggirkan anak-anak autistik dalam belanjawan 2025. Menurut Menteri Pendidikan, komitmen itu terbukti menerusi kelulusan pembinaan 11 pusat permata baharu di 4 buah negeri bagi murid berkeperluan pendidikan khas MBPK. Beliau berkata peruntukan tersebut dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif dan selesa buat anak-anak autistik. Kementerian Pertahanan menyambut baik pembentangan belanjawan 2025 yang memperuntukkan 21.2 bilion ringgit kepada kementerian itu. Timbalan menterinya berkata peruntukan itu meningkat 1.4 bilion ringgit berbanding tahun lalu. Peningkatan peruntukan merangkumi kerja-kerja selenggara dan pembaikan serta perolehan aset-aset ketenteraan baharu berjumlah 5.8 bilion ringgit. Kementerian Perpaduan Negara diberi peruntukan sebanyak 711.34 juta ringgit, iaitu 587.35 juta ringgit adalah perbelanjaan mengurus dan 123.99 juta ringgit adalah perbelanjaan pembangunan. Menurut menterinya, peruntukan itu meningkat sebanyak lebih 11.88% berbanding tahun 2024. Pembentangan belanjawan 2025 juga selari dengan hasrat rancangan Malaysia ke-12 yang menyasarkan indeks perpaduan nasional sebanyak 0.7% pada tahun 2025. Pelaksanaan projek tempatan banjir khususnya di kawasan berisiko sentiasa menjadi fokus utama kerajaan. Ujar Timbalan Perdana Menteri turut diberi tumpuan ketika ini isu hakisan pantai. Justeru projek rancangan tempatan banjir bagi menangani isu berkenaan kini giat dilaksana secara berfasa. Turut dipertimbangkan pembinaan pusat pembinaan sementara kekal yang dilengkapi kemudahan asas. Setakat ini, tiada laporan berkenaan kejadian banjir diterima di Pulau Pinang berikutan fenomena air pasang besar dan risiko banjir yang dijangka berlaku semalam hingga Isnin ini. Bagaimanapun, Ketua Menterinya menasihatkan pengunjung dan penduduk negeri itu untuk sentiasa berwaspada. Ia termasuk mengelakkan sebarang aktiviti berhampiran pantai, terutama ketika angin kencang dan ombak kuat.
Di Perlis, 471 penduduk ditempatkan di 2 PPS susulan fenomena air pasang besar yang bermula sejak 16 Oktober lalu. PPS pertama dibuka di Institut Kemahiran Belia Negara menempatkan 189 penduduk daripada 52 keluarga. Ekoran jumlah penduduk terjejas terus meningkat. Satu lagi PPS dibuka di SK Seberang Ramai untuk 282 orang daripada 109 keluarga. 15,000 akaun pengguna di daerah Baling terjejas selepas loji rawatan air Sungai Limau terpaksa dihentikan tugas. Ia berikutan muka sauk loji tersebut tersumbat dan dipenuhi pasir serta selut menyebabkan sistem pengepaman air mentah terhalang untuk diproses menjadi air bersih. Situasi berlaku susulan banjir dan lumpur yang melanda beberapa kawasan di daerah berkenaan. Syarikat Air Darul Aman Senjaran Berhad Sadar memaklumkan henti tugas bermula kira-kira pukul 7 pagi. Rang Undang-Undang RUU baharu berkaitan hukuman tahanan di rumah bakal dibentangkan di Parlimen tahun depan. Menurut Menteri Dalam Negeri, Kabinet telah memberikan kelulusan dasar untuk pelaksanaan RUU berkenaan. RUU berkaitan kini sedang digubal Jabatan Peguam Negara dan Ketua Pengarah Jabatan Penjara sebagai pemegang taruh. Pusat Operasi Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia MCBA akan diwujudkan di Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Rantau Panjang awal tahun depan. Menteri Dalam Negeri berkata pusat itu akan menggunakan fasiliti dan kemudahan Kompleks ICQS sedia ada. Kompleks ICQS Rantau Panjang dipilih kerana ia mempunyai ciri tersendiri iaitu melibatkan pintu masuk darat selain udara dan laut. Polis menjalankan siasatan berhubung dakwaan anak kepada bekas pemimpin Al-Arkam yang dikatakan pernah menjadi mangsa penindasan serta dikurung ahli GISPH. Ketua Polis Negara berkata pihaknya telah merakam keterangan wanita berusia 41 tahun itu pada 24 September lalu. Ia bagi siasatan lanjut mengenai dakwaannya yang pernah dikurung di sebuah bilik di rumah amal milik GISPH di Batu Hampa Perak. Wanita terbabit turut mendakwa dirinya dipaksa berkahwin dengan seorang pemimpin GISPH sebagai isteri keempat. Kejadian sebuah cermin bas pecah di Iskandar Puteri Johor 18 Oktober lalu berpunca daripada pelanggaran dengan dahan kayu, bukannya dibaling batu seperti didakwa dalam satu hantaran tular di media sosial baru-baru ini. Ketua Polis Daerah Iskandar Puteri berkata hantaran itu dibuat pengguna di platform X. Kes disiasat mengikut Peraturan 10 Kaedah-Kaedah Lalu Lintas Jalan 1959. Seorang suri rumah rugi RM690,000 selepas terpedaya dengan skim pelaburan tidak wujud. Mangsa berusia 42 tahun mendapat tawaran pelaburan itu menerusi aplikasi WhatsApp Julai lalu. Ketua Polis Pahang berkata mangsa telah diberikan latihan untuk membeli saham melalui pautan yang diberikan. Orang ramai diingatkan supaya membuat semakan nombor akaun terlebih dahulu sebelum membuat sebarang transaksi. Semakan boleh dibuat di pautan tertera. 2 pegawai agensi penguatkuasa direman 3 hari. Ia bagi membantu siasatan kes mengatur kemasukan warga asing menerusi laluan khas di lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang. Kedua-dua pegawai lingkungan 40-an itu ditahan ketika hadir ke pejabat SPRM Pulau Pinang untuk merakam keterangan. Kedua-duanya dipercayai bersekongkol dengan lelaki Bangladesh sebagai ejen bagi mengatur laluan masuk seorang warga Indonesia tanpa melalui pemeriksaan sepatutnya. 2 lelaki tempatan cedera selepas lori dinaiki terbalik dalam satu kemalangan di Jalan Lahad Ipoh. Penolong Pengarah Bahagian Operasi JBPM Perak berkata pihaknya menerima panggilan berhubung kejadian itu pada pukul 9 pagi. Sepasukan anggota dari BBP Simpang Pulai digerakkan lokasi kejadian sejurus menerima panggilan. Kedua-dua mangsa hanya mengalami cedera ringan dan diserahkan kepada pihak Kementerian Kesihatan untuk tindakan lanjut. Sebuah kedai kapet binaan kayu 3 pintu terbakar 100% di Jalan Besar Kuantan, Pahang. Timbalan Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pahang berkata panggilan kecemasan diterima kira-kira 4.45 petang. Jentera dari BBP Kuantan, BBP Indera Mahkota dan BBP Gepeng digerakkan ke lokasi kejadian. Kerja-kerja penyejukan dan overhaul di lokasi dijalankan bagi memastikan tiada lagi punca api yang boleh menyebabkan kebakaran berulang.
Seekor harimau belang yang dipercayai menyerang hingga mengakibatkan kematian dua lelaki di Jeli Grik Khamis lalu berjaya ditangkap semalam. Pengarah Perhilitan Kelantan Muhammad Hafid Rohani berkata haiwan itu ditangkap di Hentian Damai Batu 17 Jeli. Harimau berkenaan dianggap berusia antara 8 hingga 10 tahun. Ia akan dibawa ke Pusat Menyelamat Hidupan Liar Kebangsaan NWRC Sungai Perak untuk tindakan lanjut. Lembaga Wakaf Hindu Pulau Pinang PHEB bersama Liga Bola Sepak Malaysia telah menganjurkan program penyerahan 200 biji bola sepak kepada 28 sekolah jenis kebangsaan Tamil di negeri itu. Setiap bola sepak yang disumbangkan bernilai RM350. Program itu diadakan bagi meningkatkan pembangunan sukan di kalangan pelajar sekolah. Inisiatif itu juga sebagai usaha membentuk generasi muda yang aktif dan sihat. Peruntukan lebih tinggi bagi program sumbangan tunai Rahmah STR dan sumbangan asas Rahmah SARA mencerminkan komitmen berterusan dalam menangani kos sara hidup rakyat. Menurut Ketua Setiausaha Pembendaraan Kementerian Kewangan, peningkatan bantuan yang lebih bersasar itu diharap memberi impak lebih bermakna khususnya kepada golongan memerlukan. Untuk tahun 2025, kerajaan memperuntukkan RM13 bilion berbanding RM10 bilion sebelum ini. Peluasan asas cukai serta langkah rasionalisasi subsidi berupaya tingkatkan pendapatan negara. Pensyarah kanan Putra Business School Profesor Madya Dr. Ida Mat Yassin berpandangan ia penting bagi mengukuhkan kedudukan fiskal negara dan mencapai sasaran defisit ditetapkan. Jelasnya, hasil daripada penjibatan subsidi dapat disalurkan semula untuk kesejahteraan rakyat. Jabatan Perangkaan Malaysia berhasrat untuk menerbitkan data pengeluaran pertanian secara berkala. Menurut Ketua Perangkawan Malaysia, usaha tersebut bagi memenuhi keperluan negara dalam meningkatkan keterjaminan makanan. Serangan terbaru Israel membunuh lebih 32 orang di seluruh Gaza. Serangan Israel ke atas sebuah sekolah di Gaza menempatkan keluarga yang kehilangan tempat tinggal menyebabkan sekurang-kurangnya 7 orang maut dan ramai cedera pada Sabtu. Jumlah sebenar mangsa yang terkorban di sekolah Asma Kamp Pelarian Syati masih belum dipastikan. Pasukan penyelamat dan orang awam masih mencari mangsa yang terselamat di bawah runtuhan selepas serangan Israel. Pakar Perumahan PBB menyatakan pembinaan semula Gaza mungkin mengambil masa 80 tahun jika Israel meneruskan serangan mereka ke atas wilayah itu. Menjelang Januari 2024, antara 60 hingga 70% rumah di Gaza telah musnah, dengan wilayah utara menghadapi kadar kemusnahan yang lebih tinggi iaitu 82%. Keadaan bertambah buruk terutamanya di utara Gaza di mana kemusnahan hampir mencecah 100%. UNDP menganggarkan menjelang Mei lebih 39 juta tan serpihan terdapat di Gaza. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengkritik Amerika Syarikat, negara-negara Eropah dan Majlis Keselamatan PBB kerana tidak menghentikan serangan Israel ke atas Gaza, Lubnan dan tempat-tempat lain. Erdogan juga mendoakan agar Yahya Sinwar, pemimpin Hamas yang dibunuh oleh Israel minggu ini, dirahmati Allah. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei juga yakin Hamas tidak akan lemah bahkan akan terus hidup. Tambahnya, pemergian Yahya meninggalkan kesan mendalam dalam sejarah kawasan itu. Kerajaan Sudan bersetuju membuka 4 lapangan terbang tambahan untuk agensi kemanusiaan bagi menghantar bantuan ke negara yang dilanda konflik itu. Lapangan terbang yang akan dibuka adalah di Bandar Kassala, Dongola, El Obeid dan Kadugli. Dengan langkah ini, Kerajaan Sudan telah memenuhi semua syarat bagi kemasukan dan aliran bantuan kemanusiaan melalui udara, darat dan laut. Kini, terdapat 6 lapangan terbang dan 7 lintasan darat yang tersedia untuk organisasi antarabangsa. Polis Singapura sedang menyiasat 292 suspek berkaitan kesalahan penipuan susulan operasi penguatkuasaan dari 4 hingga 17 Oktober. Menurut kenyataan terkini polis, suspek berkenaan terbabit dalam hampir 1,300 kes termasuk penipuan pekerjaan, penipuan penyamaran rakan, penipuan love scam internet, penipuan pelaburan, penipuan e-dagang dan penipuan pembeli palsu. Saudara, sekian Kanta 744 dari Sungai Kesegara, Palestin Pasti Merdeka. Saya Fazim. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.